Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adawiyah binti Husin. Nombor matrik BQ21110035. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah pengsian ringkas yang bertemakan Cinta Al-Quran. Sebagaimana yang kita tahu, Al-Quran adalah sebuah bahan bacaan sepanjang zaman bagi umat Islam, dan kemukjizatan Al-Quran tidaklah dapat disangkal lagi. Walau bagaimanapun, mungkin ada yang tidak mengetahui berkenaan kelebihan, keutamaan, dan juga jaminan pemeliharaan Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah yang bermukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril dalam bahasa Arab dan diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya setiap huruf adalah dikira sebagai ibadah, bermula dari surah Al-Fatihah dan berakhir dengan suratun Nas. Al-Quran adalah petunjuk dan cahaya kepada manusia untuk kembali kepada jalan kebenaran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat ke-16 yang bermaksud, dengan Al-Quran itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut keredaannya, dan dengannya Tuhan keluarkan mereka dari gelap gelita yaitu kekufuran kepada cahaya iman yang terang benderang dengan izinnya, dan dengannya juga Tuhan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Kelebihan Al-Quran yang paling besar untuk sekalian makhluk, ia tidak akan hilang dan berubah sehingga akhir zaman. Tidak seperti kitab-kitab lain yang telah diubah oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab seperti kitab Zabur, Taurat, dan Injil yang diturunkan untuk nabi-nabi terdahulu. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Surah Al-Hijj ayat 9. Kelebihan-kelebihan membaca Al-Quranul Karim adalah Al-Quran sebagai syafaat di akhirat kelak. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu melaporkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. Hadis Abu Umamah yang direkodkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Kitab Salat Al-Musafirin wal Qasruha, Fadlu Qiraat Al-Quran wa Surah Al-Baqarah, nombor hadis 252. Selain itu, Al-Quran adalah sebagai pembela, di mana sebuah hadis daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu telah melaporkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di hari akhirat kelak akan didatangkan Al-Quran, dan orang yang membaca serta mengamalkan isi kandungannya didahului dengan suratul Baqarah dan surah Ali Imran. Kedua-dua surah ini menghujah dan mempertahankan orang yang membaca serta mengamalkannya. Allah juga akan mengangkat martabat golongan pembaca Al-Quran. Sebagaimana hadis daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat martabat beberapa golongan dan merendahkan martabat yang lain dengan sebab Al-Quran. Tambahan pula, dengan membaca Al-Quran, kita akan memperoleh ketenangan. Jika kita diberikan sebuah dugaan yang besar ataupun kita mengalami emosi yang tidak terkawal yang menyebabkan diri berasa sedih, dengan membaca Al-Quran akan dapat menghadirkan ketenangan di dalam jiwa dan diri kita. Sebagaimana hadis daripada Bara' bin Azim radhiyallahu anhu, seorang lelaki membaca surah Al-Kahfi dan di sisinya seekor kuda yang diikat dengan 2 tali. Maka awan di langit mula melindunginya dan semakin hampir
dan kudanya mula menjauhinya. Apabila menjelang pagi, beliau pergi berjumpa Nabi Muhammad SAW dan menceritakan peristiwa tersebut. Maka baginda pun bersabda, "Itulah sakinah, yaitu ketenangan yang turun disebabkan bacaan Al-Quran." Dengan membaca Al-Quran juga kita akan mudah memperoleh ganjaran pahala. Ini adalah kerana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Sesiapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan tersebut dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim, satu huruf, akan tetapi alif ialah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf." Sunan At-Tirmizi. Oleh kerana itu, sungguh baiknya Allah memberikan pelbagai cara untuk hambanya menebus dosa dan mendapatkan ganjaran pahala hanya dengan membaca Al-Quran di dalam seharian bagi menambah ibadah dalam diri manusia. Kelebihan yang ada dan keutamaan dalam membaca Al-Quran juga adalah seperti jika seseorang itu mengalami kesukaran dan membaca Al-Quran secara gagap, hendaklah diketahui bahawa akan dilipat gandakan pahala membaca Al-Quran kepada orang tersebut. Ini adalah kerana daripada riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Orang yang mahir membaca Al-Quran, ia akan bersama dengan malaikat yang mulia. Manakala orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan tersangkut-sangkut dan dia mengalami kesukaran untuk membacanya, dia akan mendapat 2 pahala." Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Definisi pemeliharaan Al-Quran adalah terdiri dari 2 kata, yaitu pemeliharaan dan Al-Quran. Pemeliharaan sendiri berasal dari kata pelihara yang berarti jaga atau rawat, yang bermaksud proses, cara, dan perbuatan memelihara. Adapun definisi Al-Quran secara istilah yang disepakati oleh ulama usul fiqh dan bahasa, iaitu firman Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dituliskan di dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Pemeliharaan Al-Quran adalah segala proses dan cara yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara kitab suci Al-Quran sehingga tetap terjaga orisinalitas, otentisitas, dan validitasnya dari segala bentuk perubahan, baik berupa penambahan maupun pengurangan. Bagi mengelak sebarang kemungkinan yang menyebabkan Al-Quran lupus dari dunia ini, maka bentuk-bentuk pemeliharaan Al-Quran dilakukan dalam menjaga inti dan Al-Quran tersebut. Bentuk pemeliharaan yang pertama ialah hafalan Al-Quran. Menghafal Al-Quran seringkali disebut sebagai al-hifzu fi asy-syudur, yang berarti pemeliharaan di dalam dada. Sejak awal diturunkan Al-Quran, sudah mulai dijaga dalam bentuk hafalan oleh Rasulullah SAW maupun umat Islam lainnya. Rasulullah sendiri membacakan Al-Quran secara perlahan kepada para sahabat agar mereka dapat menghafal, terutama lagi bangsa Arab pada ketika itu yang memiliki tradisi penghafalan yang sangat kuat. Bentuk yang kedua pula ialah daripada penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran disebut sebagai al-hifzu fi asy-syutur, iaitu
menjaga Al-Quran dalam bentuk baris-baris tulisan. Selain menghafal Al-Quran, beberapa orang sahabat ada yang terbiasa menuliskan ayat Al-Quran pada lembaran kulit yang telah disamak, ataupun pelepah kurma, tulang, dan bahan-bahan lain yang memungkinkan untuk ditulis. Antara para sahabat penulis wahyu iaitu 4 Khulafa Rashidin, Abdullah bin Abi Sarh, Zubair bin Awam, Muawiyah, Khalid bin Sa'id bin Al-Ash bin Umayyah, Abaan bin Sa'id bin Al-Ash bin Umayyah. Bentuk yang ketiga pula ialah pembukuan Al-Quran. Apabila Al-Quran ditulis tetapi masih berlaku pemisahan dan penyusunan secara tidak teratur, maka pembukuan Al-Quran telah dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagaimana yang dijelaskan. Seterusnya, kodifikasi Al-Quran yang bermakna menghimpun, menggolongkan, mencatat, atau memberi nombor berserta lambang. Kodifikasi ini juga dimaknai dengan kata al-jam'u yang bermakna pengumpulan. Proses pengumpulan ini terjadi pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan merupakan penetapan tulisan untuk berbagai macam bacaan atau qiraah di dalam Al-Quran. Faktor mengapa berlakunya pengumpulan Al-Quran ini adalah kerana bagi mengelak terjadinya konflik di antara umat Islam yang disebabkan oleh perbezaan bacaan qiraat dan juga untuk mencegah terjadinya penyelewengan bacaan yang disebabkan oleh berbagai faktor semisal al-jami'ah atau ketidakfasihan bahasa kerana bukan berasal dari Arab. Seterusnya, penyempurnaan tulisan Al-Quran dan kaedah tajwid iaitu penambahan titik, harakat dan tanda baca di dalam Al-Quran yang bertujuan untuk menjaga kefasihan bacaan terhadap Al-Quran. Ini juga mencegah terjadinya kesalahan dalam mempelajari atau menghafal Al-Quran kerana faktor al-jami'ah sebagaimana faktor yang telah disebutkan sebentar tadi. Manfaat pemeliharaan terhadap Al-Quran ialah seperti kita akan dapat mengetahui proses pemeliharaan Al-Quran sepanjang zaman, iaitu akan dapat menjadikan seorang Muslim menjadi lebih menghargai hasil karya dan jerih payah para pendahulu dalam memelihara Al-Quran. Maka adalah menjadi tanggungjawab umat Islam pada masa setelahnya untuk meneruskan pemeliharaan dan penjagaan terhadap Al-Quran. Sekian sahaja perkongsian daripada saya. Mana yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.